Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya ayah Ken kita yang pertama sekali masuk pada hari ini, dan juga selamat petang dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan yang lain. Okey, hari ke berapa tuan-tuan? Hari ke berapa? Sambungan untuk fasa kedua, Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Jadi banyak isu-isu panas yang berlaku kan, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ya. Ada yang logik diakai, ada yang tak logik diakai, ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Dan tuan-tuan, saya baru dapat makluman tuan-tuan sebagaimana yang saya ramalkan kan, ada daripada rakan-rakan kita yang telah pun mendapat mesej ataupun mendapat surat daripada peringkat universiti bahawa mereka terpaksa extend semester. Mereka terpaksa extend semester jadi yang antaranya adalah adik saya sendirilah yang terlibat sekali di dalam perkara tersebut, dan kemungkinan besar mereka akan di-extend semester kerana orang kata apa, Perintah Kawalan Pergerakan ini hari ke-13 dah. Abang Jeb rasa macam mana hari ke-13 Abang Jeb? Hari ke-13 bagaimana perasaan Abang Jeb? Adakah orang kata apa, macam hantar kepala di dinding? Adakah relax ya? Okey tuan-tuan, masuk hari ke-13 ni kita tengok ramai ramai yang dia jadi bercelaru dah, mungkin dia terlampau bercelaru dah sampai mengurung mengurung COVID-19 di dalam botol. Allahu akbar. COVID-19 ni dia bukan jin dia bukan jin. Dia adalah wabak virus dia wabak virus jadi dia tak boleh hilang melalui minyak bidara, dia tidak boleh hilang melalui ruqyah, dia tidak boleh hilang dengan nak kurung dia dalam botol kecuali melalui vaksin ataupun ultraviral dia panggil apa sebagai vaksin dengan satu lagi adalah saya dah lupa dah nama apa untuk hapuskan virus ni. Zainon Pokok Thai Pohon Tal. Salam Fik, lama tak sempat nak join live sebab kesibukan. Tak apa. Penang kurang clear. Hello, clear lah. Okey tuan-tuan, isu panas tuan-tuan rambut dah gondrong Fik, kedai rambut tutup. Sama ni panjang tuan-tuan ni panjang ni terpaksa letak conditioner nak bagi dia lembut letak conditioner tidak macam dengan penyapu macam dengan penyapu dah tak boleh nak potong ni pun dah tebal tepi ni Saya otak dah tak berhubung dah ni, jam bola otak baru hari ke-13 Masak apa hari ni? Masak nasi lemak. Hari ni masak nasi lemak jadi ada yang troll cakap tak mungkin dia masak, mungkin mak dia masak. Tak ada, saya masak sendiri tuan. Saya boleh masak. Saya boleh masak sebab dulu masa kecil-kecil masa kecil-kecil mak saya ni dia bagi turn hari ni kakak masak, esok saya masak, lusa adik masak jadi sampai sekarang ni lah sebab tu ada dulu dia guide jadi bila setiap kali hari jadi mak, kami akan masak sendirilah, masak bagi dia makan jadi dia akan nilai lah makanan siapa paling sedap jadi orang kata apa, daripada situ yang ada pengalaman. Lepas tu bila saya pergi belajar masa tu praktikal di Kelang praktikal di Kelang masa praktikal di Kelang orang kata apa, saya masak sendiri Okey, ni ayah kata dah ni ayah adalah seorang pensyarah what to say, memang kena extend semester, semua jadual kuliah dan kuliah ya. Jadi betul lah ramalan saya tu betul lah sebab apa, orang kata apa, adik saya pun memang kena extend risiko-risiko dia jadi yang extend semester tak apalah, cuma ada berlaku kecacatan lah dekat dia punya skrip dia nanti dia jadi mungkin sebab dekat skrip dia tak letak situ coronavirus dia tak letak situ coronavirus, dia jadi extend semester jadi tu tak apa nak cantik lah jadi yang kita risau adalah pelajar-pelajar UPSR PT3
dan juga SPM. Sebab yang tu tak boleh nak extend sebab dia melibatkan umur. Dia melibatkan umur. Itu yang jadi masalahnya. Jadi itu yang kita risaukan. Jadi sebab apa? Sebab itulah kita minta kepada masyarakat hari ini tolong faham. Tolong faham selain daripada wabak COVID-19 ni adalah berkaitan dengan future seseorang, berkaitan dengan masa depan seseorang. Sebagai contohnya UPSR adalah masa depan untuk budak-budak tu untuk masuk ke sekolah berasrama penuh. Jadi apabila dia gagal dalam peringkat UPSR, maka dia tak dapat masuk dalam sekolah berasrama penuh ataupun Royal Military College. Royal Military College sekarang ni tak ambil dah UPSR dulu. Jadi begitu juga PT3. PT3 mungkin peluang kedua. Dulu dia pernah fail UPSR. Jadi dia nak pulun PT3 untuk masuk sekolah berasrama penuh. Jadi SPM untuk dia masuk ke universiti. Jadi disebabkan tuan-tuan atau perempuan yang tidak faham, yang suka nak balik kampung, yang suka nak berjalan sana, nak berjalan sini. Jadi mereka ni akan rosak masa depan mereka. Mereka ni akan gelap masa depan mereka kerana sifat orang-orang yang suka berjalan ni, yang suka nak berjalan, suka tak mau ikut arahan, ketegak, yang hingga menyebabkan kerajaan terpaksa extend perintah kawalan pergerakan. Jadi sama juga macam kedai-kedai yang tak mau dengar arahan, orang suruh tutup, tak mau tutup, yang menyebabkan orang boleh berkumpul. Inilah orang-orang yang tak ada otak sebenarnya, yang tak ada otak dan amat mementingkan diri sendiri. Esok benda ni akan pusing kena kepada anak-anak mereka. Memang akan kena. Apa yang kita buat hari ni, sama ada kena kepada anak-anak kita, kena kepada diri kita sendiri ataupun kena kepada cucu-cucu kita. Itu pasti. Itu pasti. Jadi kita fikirlah. Kalau kita tak mau orang nanya hidup kita, kita jangan nanya hidup orang. Jadi kalau kita tak mau anak kita kena nanya, kita jangan nanya anak orang. Jadi itu yang pentingnya. Itu yang kita kena faham. Masak menu pagi ke tengah hari, Fik? Pagi, petang, pagi, tengah hari, malam. Saya masak. Syafiq sekarang kat mana? Dekat Kedah. Fik, isu panas si jebat Dhaka nak cari Tok Singa. Mak nama Jamilah Bibi ke? Dia ada komen tadi. Masih muda nampaknya. Takkan kenal kat mak saya ni. Macam. Ni pasal cerita 250,000 hilang dalam di kediaman Syed Saddiq. Duit BPBM. Tu tak lagi. Kartun warna kuning saya tak tengok lagi. Kartun Simpson. SPM tak silap depa postpone ke bulan Disember. Itulah walaupun depa postpone ke bulan Disember tapi masih lagi mereka ini kalau kita tengok selepas ini ada cuti cuti hari raya, lepas tu cuti cuti persekolahan. Jadi depa ni kurang masa untuk belajar. Jadi waktu di sekarang ni adalah sepatutnya mereka berada di dalam kelas. Sekiranya tidak berlakunya PKP ni, masa mereka duduk dalam kelas, masa untuk mereka fokus. Sebab apa tuan-tuan? Kejayaan daripada segi orang kata peperiksaan ni SPM, PT3 dan UPSR ni kejayaan dia duduk dalam kelas. Kalau dia fokus di dalam kelas, dia akan berjaya. Tapi kalau dia tak boleh nak fokus dalam kelas, nak harap dia belajar kat rumah, minta maaf tuan-tuan. Kajian ni bukan dibuat oleh saya saja, tetapi pernah dibuat oleh Fadilah Kamsah. Jadi sebab tu untuk dapat orang kata sekolahan seperti biasa supaya mereka dapat fokus dan memahami di dalam kelas. Itu yang pentingnya. Yang nak ambil UPSR, SPM gua nak cerita Fik, nanya tinggal sekolah lama yang belajar sendiri tak apalah, yang main time cuti ni benak habis laka. Muhammad Nafi. Dia tak boleh belajar sendiri pun tak boleh benda ni. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan duduk SPM dulu ada belajar Mektam tak? Ada belajar Mekmod tak? Masa tiap tempat dia tak belajar tentang metrik dan sebagainya. Tiba-tiba sebagai contohnya dia naik tingkatan 5, dia nak belajar metrik orang panggil apa? Graf naga tu apa benda? Graf macam naga tu apa nama dia? Lupa dah. Simultaneous equation. Tiba-tiba dia nak belajar sendiri metrik, simultaneous equation semua ni, dia tak boleh nak masuk. Dia memerlukan cikgu untuk ajak dia. Jadi tak mungkin untuk dia belajar sendiri. Sama juga macam sains dan sebagainya. Salam, Bazar Yawata tak ada ke tahun ni? Tak pasti yang tu.
Mr. Don Tiger Rosli, mohon sumbangan. Saya dan keluarga dah tak ada sumber Syafiq nak makan ikat perut. Okey, jadi kepada sesiapa yang tonton ni, bolehlah tengok kepada abang Mr. Don Tiger Rosli kita ni. Yang ni adalah bergantung pada penilaian tuan-tuan. Tuan-tuan nak interview, kita tahu ada di sini yang terlebih yang terlebih, yang rasa nak bersedekah ataupun nak bayar zakat, bolehlah menghubungi abang Mr. Don Tiger Rosli kita ni. Itu adalah terpulang pada tuan-tuan. Kedah kampungku. Rasanya PKP lanjut lagi. Ya, mungkin PKP akan lanjut lagi Cuti hujung tahun persekolahan mungkin batal dan pembelajaran disambung untuk cukupkan silibus. Dicukupkan silibus ni bukannya macam dia akan terkejan benda ni. Dia akan terkejan. Sebab tu dia kata efek sebab tu saya kata efek. Saya turun bawah saya turun bawah. Panjang sangat sebab saya nak cerita tentang benda lain. Kodiang Jitra tak jauh dah Padang Serah. Nak pergi kerja dah tak boleh kok kerja sendiri Syafiq. Kedai timbang besi pun katuk nak boleh duit. Dah tak boleh dah. Dah nak gimana? Samalah kita. Saya pun tak ada semua pendapatan. Jadi tuan-tuan, Mr. Don Tiger Rosli cuba cari pejabat zakat pejabat zakat masjid yang saya sebut dulu. Kalau duduk di Selangor boleh dapat 2, Baitul Mal dan juga zakat. Cuba cari ke arah situ. Dan juga saya akan bagi tahu pada follower-follower yang mana ada yang terlebih boleh ulurkan bantuan. Okey. Ni isu artis. Memang saya nak sebut tentang isu artis. Saya duk baca hari ni, saya nak sebut tentang isu artis. Jadi tuan-tuan, kesalahan dia di sini adalah yang menyebabkan netizen hari ni marah adalah perbezaan kasta. Perbezaan kasta. Adakah artis ini dia tergolong dalam kluster yang lain, yang khusus khas? Maknanya dia bukan dalam kategori rakyat yang orang kata apa, yang sebagaimana kerajaan dah umumkan untuk bantuan. Jadi nak kena ada kluster khas lah yang dipanggil sebagai bantuan khas untuk artis. Ini yang menyebabkan netizen marah. Sedangkan artis ini juga adalah rakyat, bukan kluster yang lain. Sedangkan apabila artis ni kalau dia susah, dia boleh mohon zakat, dia boleh mohon bantuan kerajaan sebagaimana yang lain. Tetapi yang jadi masalah hari ni, apa yang sebut oleh Black Mentor ni, orang panggil apa nama dia, Black Hanifah, apa benda saya tak pasti nama dia. Ibarat dia meletakkan kluster. Kononnya kluster artis ni kena ada khusus untuk mereka ni. Tak boleh lah tuan-tuan. Tak boleh lah macam tu. Ini memang tak relevan. Alasan yang dibaginya adalah sumbangan daripada segi duk buat lawak kepada ni. Ini dalam keadaan yang ini yang netizen duduk maki. Dalam keadaan macam ni kau nak cerita pasal kau punya sumbangan buat terbitkan filem dan sebagainya. Kau buat benda tu, kau dapat pay. Kau dibayar untuk buat benda tu. Kau dibayar untuk buat lawak. Kau dibayar untuk buat orang kata apa, untuk buat filem. Orang kata apa, kau dibayar untuk berlakon dan sebagainya. Bukannya kau buat tu satu pengorbanan yang besar kononnya untuk orang kata apa, untuk masyarakat. Sedangkan bantuan khusus ni kalau kita letak kepada frontliner, mungkin logik dia akan. Itu pun doktor-doktor tidak mohon pun. Orang kata apa, orang kata satu bantuan yang khusus untuk doktor saja. Itu relevan. Ini nak bantuan yang khusus untuk artis saja. Oh, nak letak kluster tinggi pula. Kononnya mereka ini yang memberi orang kata apa, pengorbanan, yang memberi orang kata apa, sumbangan yang besar ke atas negara. Mereka memberi sumbangan tapi dalam sudut industri, industri perfilman. Bukannya sumbangan ke arah orang kata apa yang disebut oleh netizen hari ini adalah sumbangan daripada segi COVID-19 ni. Dan tuan-tuan kena tahu, mereka ini dah buat duit banyak, hidup pun dah kaya raya. Jadi itu yang menyebabkan netizen marah. Sebelum ni korang belagak dan sebagainya. Bila jumpa dekat jalan pun nak minta sign pun muka macam apa lagi. Tapi bila jadi dalam bala macam ni pun masih sombong juga. Masih sombong nak satu bantuan kluster khas khusus untuk mereka. Mana boleh macam tu. Mana boleh macam tu. Dan tuan-tuan kalau tengok pula yang dicadangkan oleh seniman. Oh, nak kena bagi
berapa ribu. Kan saya baca kan, oi, satu artis dapat lebih kurang 4,000 satu orang. Saya kata ini dah melampau. Kan, ini dah melampau, tak boleh macam tu. Kan, keadaan ni memang tak logik dia kan. Tapi kita tak heranlah. Kan, kita tak heranlah. Sebab apa, banyak di antara golongan mereka ni mungkinlah orang kata apa, bukannya daripada orang yang daripada bidang pengajian tinggi. Jadi dia punya pemikiran dia pun nampak macam badut sikit lah kan. Saya minta maaf lah cakap, memang nampak macam badut. Memang satu tak relevan, yang kedua memang tak logik. Sebab korang ni bukan kluster apa pun. Bukan kluster apa, kluster rakyat yang sama. Jadi kalau korang rasa ada di antara kalangan artis yang susah, awak pejabat zakat tak boleh bantu. Kalau kau pergi cakap kau artis, pejabat zakat kata tak boleh sebab kau kaya. Bukannya kau ni seorang engineer kan, kau doktor kan, nak pergi minta zakat, mungkinlah akan jadi macam tu. Tidak mungkin seorang doktor nak pergi minta zakat. Tak mungkin seorang engineer nak pergi minta zakat. Ini tak ada title. Title hanya sekadar artis. Bukan IR. Bukan DOC. Artis. Artis biasa. Kan, rakyat kebiasaan, cuma kau buat kerja. Pekerjaan kau adalah artis. Kan, bukan title kau tu artis. Kan, itu yang jadi masalahnya. Silap dia dari perkataan khusus atau khas kan. Itulah kan. Yang Syuib backup dia pun saya dah tengok video tu. Memang tak masuk akal. Budak prop, budak ni, sedangkan dia sebut artis. Tak, yang bantu, yang yang juru kamera bukan artis, juru kamera kameraman lah. Nama dia kameraman lah. Dia takkan jadi artis. Juru makeup lah. Yang dia sebut tu adalah artis, bantuan khusus untuk artis. Bukan dia kata bantuan khusus untuk industri perfilman. Baru betul. Macam Syuib buat YouTube mesti ada revenue lagi ya, betul ya. Semoga ada bantuan untuk tuan, sabar dah ni lebih akan sampai. Sebelum ni netizen support dia orang, kali ni dia orang pula bantu netizen, batu gajah perak. Sorry lah, elok beri kepada gelandangan. Ya betul ya, apa Amelia Aminah Amir lebih baik bagi kepada gelandangan, lagi bagus. Kan? Patutlah seorang artis tu kecam golongan artis yang pentingkan diri. Ya betul ya, artis yang banyak dapat award, yang popular tak payah bagilah. Tak kisah dia dapat award ke tak dapat award, dia tidak boleh bantuan khusus. Sebab artis ni dia pekerjaan je sama je. Kalau kata lah ni dia nak letak satu kluster, kononnya bantuan khusus untuk artis. Macam tu semua orang nak bantuan khusus kan. Bantuan khusus untuk doktor, bantuan khusus untuk nurse, bantuan khusus untuk APNM kan, bagi bantuan khusus untuk rela kan. Semua nak macam tu, buat bantuan yang khusus semua kan. Kenji, penjawat awam pun dapat RM500 je one off. Mereka sampai nak bantuan setiap bulan artis sampahnya tu, Syafiq. Ya betul ya. Lagipun tak ada orang nak tengok sangat pun kan. Orang kata apa, macam sekarang ni orang buka Astro, orang tak tengok pun muka mereka kan. Mereka yang duk puyuh lebih. Orang tak tengok pun kan. Sekarang ni orang tengok Bollywood, Hollywood. Orang tak tengok dah. Sebab apa orang tak tengok? Sebab orang menyampah kan. Sebab orang menyampah. Kalau kita tengok macam Kylie sebagai contoh tuan, Kylie Surati walaupun dia turun kan, saya tengok sendiri di rantau menyokong kerajaan Perikatan Nasional kan, sanggup tolak, sanggup gadaikan kerjaya pun tak pernah minta macam-macam pun. Tak pernah minta macam-macam pun kan. Ini tak ada buat apa-apa, tak ada pengorbanan kepada parti, tak ada pengorbanan kepada negara pun kan. Tiba-tiba nak minta macam-macam. Tak payahlah kan, simpan kau punya lagu lah, tak ada orang nak dengar pun. Itu nampak mereka tu kurang cerdik. Kru dengan artis pun tak erti beza. Ya betul. ZZD pun buat live. ZZD bukan saja buat live, dia buat cadangan kepada kerajaan. Saya baca tuan-tuan, cadangan sampah. Cadangan sampah kepada kerajaan. IR stand for engineer, AK for architect, doktor for doktor. Bukankah art for artist? Tak ada title kan, tak boleh masuk pun. Tak ada ART, tak ada pun kan. Waalaikumsalam Nur Ismail. Tak marah, cuma kenyataan yang dikeluarkan oleh Black tu nampak sangat tak betul.
Just ikut saluran yang betul. Semua rakyat Malaysia akan dapat bantuan yang diberikan untuk semua rakyat Malaysia. Ya betul Abang Jeb. Mereka ni bukan ada kluster yang macam lebih sikit ataupun kurang. Kan sebagaimana yang orang kata apa diwawakan oleh kerajaan kan, kalau rasa tak mampu ni apa semua pejabat zakat kan, takkan tak ada kadar BSP dia orang kan, keluarkan kadar BSP ini nak bantuan khusus untuk dia orang. Gila ke apa? Ni sepanjang tempoh PKP ni nak apply dengan menteri mana? Kalau artis boleh takkan bini aku tak boleh. Saya pun nak bantuan khusus untuk YouTube YouTubers dan juga kan orang yang buat Facebook live. Itu penokong ayah saya tak nampak. Syafiq jangan bikin panas nanti kena kecam ah. Mana Alex ah? Hai Alex. Dia senang je Syafiq. Depa bukan golongan B40. Beli kereta mewah sebab nak elak cukai pendapatan. Sebab tu depa nak bantuan khusus sebab nama depa dah isytihar harta kat LSDN. Saya tak faham ah. Kalau depa kecam Syafiq, kita jangan tengok depa dah. Kan, time duit banyak tengok. Buatlah tak ada. Jadi macam ni saya pun nak minta tuan-tuan ah. Saya pun nak minta juga bantuan khusus ah. Bantuan khusus untuk penonton live saya. Nama ni orang-orang yang buat live lah terutamanya Papa Gomo, saya, Esme Maisa, Amazin apa tu Januddin Atai, semua kena ada orang kata apa allowance khusus sebab apa pengorbanan kami duk buat live tiap hari kami bayar line ni duk buat live kan tiap hari nak bagi orang kata apa buah fikiran kepada masyarakat. Jadi kami minta allowance khusus untuk YouTubers dan juga untuk orang yang buat live. Jadi kami turun ni di orang kata apa di setiap PRK kami turun untuk buat live dan sebagainya. Alex Zam, ayah Ken baru lepas call saya. Alhamdulillah. Artis Poyo lah Fik. Jadi artis dapat title Datuk Seri. Bukan ada jasa macam anggota perubatan dan anggota keselamatan atau individu yang berjuang mati-matian untuk negara. Tak payah gada-gada Syafiq nak juga bantuan khusus. Kira kita nak bantuan khusus juga je ni. Saya tak tengok dah artis macam artis sekarang ni. Artis low class Cikgu Syahri yang kata. Ramai orang yang kata mereka ni low class lah bila mereka buat ni kan. Bila mereka buat ni mereka tak fikir langsung. Mereka letak kluster. Sebab tu netizen maki hamun. Korang ni duduk kedudukan yang mana? Ada pengurusan pula untuk artis. Okey tuan-tuan, kita tutup topik kat situ lah. Yang buat streaming game pun kena ada bantuan khusus lah. Ya betul sebab pengorbanan di dalam PKP ni mereka buat live. Orang tak ada nak tengok apa lah. Terpaksa tengok mereka main PUBG dan sebagainya. Jom Abang Syafiq kita jadi streamer game lah. Sambil-sambil boleh insyaAllah. Kerajaan tak suruh pun weh. Ni Mama pun kena pegawai orang panggil apa setiausaha sulit peribadi. Setiausaha sulit peribadi kepada Tom Riddle. Okey, kita okey, sebelum kita pergi tentang duit hilang tu kita pergi dekat jap. Sebelum duit hilang itu pasal artis tu dah settle dah Saya dah terlupa. Tadi siapa tanya? Saya dah lupa mana lah. Okey tak apa, kita pergi dekat ni lah. Kita pergi terus dekat ni. Nanti saya teringat nanti saya ulang balik. Okey, berkenaan dengan report polis duit duit PPBM sebanyak 250,000 hilang dalam kediaman Syed Saddiq. Persoalannya,
macam mana duit 250,000 tu boleh ada dekat dalam rumah dia? Simple lah. Simple lah. Persoalannya duit 250,000, duit parti, kononnya duk ada dalam rumah dia. Hilang. Macam mana pula cerita? Sepatutnya duit parti duk dalam akaun parti lah. Macam mana duit tu boleh ada dalam rumah dia? Adakah duit tu pemilikan individu, duit peribadi dia punya sendiri, yang dia saja-saja yang mengatakan itu adalah duit artis? Itu yang kita persoalkan. Duit 250,000 yang dia sebut tu, macam mana boleh ada di dalam rumah dia? Itu yang pentingnya. Rumah dia ni adakah pihak parti pihak parti ataupun orang kata apa, ataupun ni orang kata apa, kerajaan dahulu mengisytihar bahawa duit-duit segala lah, tabung harapan, tabung-tabung semua simpan dekat rumah Syed Saddiq. Sebab rumah dia ada peti besi. Sebab rumah dia ada peti besi. Kita tak payah simpan dekat dalam bank. Jadi itu yang jadi persoalannya. Macam mana duit tu boleh ada dekat situ? Bila orang kata kereta 1.6 cc ke atas LCD sihat tak layak B40. Anak ayah susah hidup susah. Anak ayah susah hidup susah. Anak ramai tapi kerana beli personal untuk hantar bini kerja, kerana terus tak layak BRIM sampai kini. Kami tak bising, rezeki milik Allah. Itu yang ayah kata. Jadi itu pasal Syed Saddiq, tuan-tuan. Persoalannya kita tak perlu dia Syed Saddiq suruh saya menyerahkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk siasat. Dan kami mohon pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk cek juga. Duit 250,000 tu duit apa? Duit apa sebenarnya duit tu? Kalau kata duit cash lah tu. Cash lah. Yang penting cash. Ada bukti bahawa duit tu memang adalah duit parti. Macam mana boleh ada duit tu? Adakah duit tu jatuh daripada langit ataupun Syed Saddiq ada mesin mencetak duit di dalam rumah dia? Itu kita nak kena tahu, sebab duit tu 250,000. Kalau kata duit parti, dia mesti ada masuk kod saluran mana, macam mana dia boleh ada duit tu? Kan ada tolong bomo jampi tiba-tiba keluar kod bawah tikar semayang Syed Saddiq dah. Kita nak kena tahu asal usul duit tu. Nak kena declare lu. Sebut tentang Syed Saddiq terus lain kacau. Duit tu duduk dalam peti besi dekat rumah dia. Macam mana boleh ada 250,000? Yes. Macam mana tiba-tiba alien bagi ke, ataupun duit apa nama tersentuh bau ke, macam mana tu? Itu kita nak tahu. 250,000 tu duit siapa? Hilang pula dalam peti besi. Password dia seorang je tahu. Tu satu lagi. Peti besi. Kita kena tahu tak peti besi dia ni hilang macam mana? Sekali dengan peti besi dia ke? Kena potong ke? Ataupun ada tertinggal apa? Macam filem James Bond dengar crack tu ke? Macam mana orang tu boleh buka peti besi dia? Sebab peti besi zaman sekarang ni kita tahulah. Takkan Syed Saddiq pakai jenis pusing-pusing. Confirm Syed Saddiq pakai jenis digital lah. Jadi macam mana orang tu boleh buka peti besi dia? Kita takut dia simpan bawah tangga ya, tapi cerita lebih macam kes apa-apa lah kan.